Jadi di sebelah kiri saya iaitu Abdul Ghaffar Ibrahim Agi. Jadi kita terlangsung kepada tugas Pak Agi untuk bercakap tentang kertas puisi membentuk pemikiran masyarakat suatu utopia. Kirim silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Itu bila saya baca puisi kan saya cakap macam tu kan. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada DBM panel menyebabkan dengan izin Allah SWT sampai saya ke sini. Ini tahun yang ke-50 saya mencubakan di dalam puisi ini. 50 tahun, Masya Allah. Allah bagi umur panjang, no? 50 tahun. Dapat 50 tahun lagi sonok, no? Tajuknya itu puisi membentuk pemikiran masyarakat. Boleh ke? Ya ke? Itulah dia utopia. Main-main je ke? Fantastik ke? Tak boleh capai ke? Unik ke? Apa ke? Melampau ke? Mengada-ngada ke? Masya Allah. Bagus ni Sir Thomas ni ya, membuat novelia apa utopia ni. Orang Inggeris ni. Memang boleh. Kita bukan satu utopia, tapi pemikiran masyarakat yang macam mana yang kita nak bentuk? Itu yang aku nak bangun ni. Sila. Mana mikrofon standing punya mic ni? Kalau kita selalu beraksi berdiri kan, duduk ni macam Allah, baby pula rasanya. Dek, boleh naikkan ke atas ni? Tak apa, sini tak apalah kot. Sinilah. Tak apa, biarkanlah. Tapi masyarakat yang macam mana? Kalau zaman sosialis dulu, masyarakat yang percaya kepada sosialisme, komunisme, kapitalisme. Ni wasatiyah je. Kita wasatiyah, very Islamic, iaitu dia sederhana dan semua segi. Betul? Boleh. Jadi pulang pada puisi yang kita cipta lah. Nak bentuk yang macam mana? Kalau puisi kita Islamik, pemikirannya begitu. Tapi pemikiran masyarakat ini dia tidak stable, dia tidak stabil, dia tidak tetap. Mana pula? Sekarang ni lah dalam 24 jam kita fikir macam-macam. Tapi kepercayaan, keyakinan pada agama Islam kita tetap. Kalau kita orang Islam. Jadi puisi bagaimana yang kita nak lahirkan? Memang boleh. Allah, kalau kita mengerti tentang diksi, tentang perkataan, dah terpengaruh lah masyarakat tu. Ambillah taktun saya. Ada lagi taktun. Tak faham pun, mereka tak faham pun. Tak ada pengertian pun TAK, TUN. Sebab puisi ada dua makna. Satu makna yang mengikut dalam kamus. Kalaulah kita ni senang jadi penyair, semua ada kamus di rumah, semua orang boleh jadi penyair. Baca aja kamus tu semua jadi penyair. So it's not that easy to become a poet. Bukan hafal satu kamus pun belum tentu kita boleh jadi penyair. Makna yang kedua adalah makna emosi. Bahawasanya apa yang kita syairkan, puisikan, dan kita tidak faham, tapi ada emosi, ada feelings, ada perasaan. That's all that we want. Itu saja yang kita nak. Syurga, neraka, mesti ada rukun iman baru kita percaya. Tengok masyarakat kita, kita agama Islam kan, kita mesti percaya pada dunia dan akhirat. Dalam 50 tahun saya bersajak ini, saya ada dua credo yang saya lahirkan tahun 72, iaitu puisi audiovisual. Tahun 79 sajak ingin berber dan beryang-yang. Inilah credo saya, kepercayaan saya pada puisi yang saya lahirkan. 50 tahun 7 tahun lahir. 7 tahun aku ni buat sajak, baru sok khabar nak siarkan 8 bulan 8 tahun 65. Betul.
Semenjak adanya hadiah Perdana Sastra Malaysia ni, sekali je aku menang, tahun 2000-2001. Bui tepuk sikit. Itulah tepuk. Unik. Unik. Yes, very unik. Tak tahu macam mana boleh dapat Sirat Award pula kan. Sesat, peluru sesat. Betul, peluru sesat. Tapi if you believe in what you are doing, kalau kita percaya terhadap apa yang kita lakukan, bahawasanya sajak itu, puisi itu, dengan kata-kata, dengan diksi itu boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat, teruskan saja. Dan itu yang kita lakukan. Anugerah itu adalah bonus untuk penulisan. It's a bonus. Yang paling penting, hadiah yang paling penting ialah Allah Ta'ala bagi kita kudrat, iradat, kepercayaan, keyakinan, kepandaian, kecerdikan untuk menulis. Ini suatu hadiah yang paling besar daripada Allah Ta'ala, yang tak semua orang boleh dapat. Kalau dapat semua orang jadi penyair, semua orang jadi novelis, semua orang jadi cerpenis, semua orang jadi ahli drama. Dan kepandaian ini, kecerdikan ini yang kita lakukan secara sadar atau tidak sadar oleh ahli pemikiran. Dia kata IQ, intelligence quotient, darjah kecerdasan kepintaran. Kita penulis memang pintar. Kita sebenarnya berada di atas parti politik. Parti politik sebenarnya rujuk pada kita. Kita menguasai pemikiran masyarakat. Zaman dahulu di istana letaknya kita ni, bukanlah bawah sikit pada sultan, kan? Raja. PQ, physical quotient, darjah kecerdasan fizikal, itu kita perlukan untuk menulis. EQ, emotional quotient, darjah kecerdasan emosi, kita perlukan. Kalau tidak ada emosi, macam mana? Tak boleh. Jadi slogan, jadi teks politik, jadi teks ekonomi, jadi teks matematik, jadi teks sejarah, geografi. AQ, ambiguity quotient, darjah kecerdasan ambiguity. Bahasanya sajak ini adalah suatu karya yang tidak selesai. You don't find answers from poetry. Jangan cari jawapan dari puisi, tak ada jawapan. Yang ada hanyalah andaian. Hidup ini andaian. You boleh masuk syurga, you boleh masuk neraka, andaian. You boleh kaya, you boleh berjaya. Orang tu suka kat you boleh kahwin dengan girlfriend tu, boyfriend tu, andaian sahaja. Jadi kita dalam pada itu kita bentuklah masyarakat itu. Jadi puisi kepada saya mesti ditulis verbal, mesti dibacakan vokal, mesti dipersembahkan visual. Verbal adalah pembaca puisi kita. Vokal adalah pendengar puisi kita. Visual adalah penonton kepada puisi kita. Tiga elemen ini, kalau kita hendak bayaran sama baca puisi kita dengan penyanyi, mesti kita bagus dalam tiga-tiga ini. Bila kita baca puisi 500, alhamdulillah ITPM yang paling bagus payment sekarang ni, 800 bayar 1000, tapi Petronas bayar 2000 setengah jam kan. Macam mana tu ITPM? Saya dapatlah 4000 setengah jam solo. Tapi ni pasal orang ramai tak kisahlah kan. Maksudnya 10 orang baca kan, dapat 500 orang tak apalah. Bukan. Kalau nanti kita hentam ITPM pula, dia tak jemput lah ke sini kan. So far so good. Alhamdulillah lah. Tiga elemen ini teori saya. Ini adalah saya punya credo saya, kepercayaan saya. Of my poetry, of my world of poetry, keyakinan saya mengapa saya mencipta. Saya boleh bertahan sampai 50 tahun kot. Andaian saja. Apa yang kita perlukan lagi? Kecerdikan apa? Kita penulis ni cerdik. Itu sebab saya kata kita ni orang politik. Kita cerdik. Kita kan ada 5 tahun. Kita semua hidup jadi penulis.
Ada 5 tahun. Ada orang undi kita nak jadi penulis. Ada orang suruh kita nak jadi penulis. Ada orang rasuah kita nak jadi penulis. That's why we are there, you know. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad, Sultan, penulis. Janganlah melebihi Allah Ta'ala, Nabi Muhammad, Sultan pula kan. Jadi itu sebab kita ni ditakuti. Kerana kita boleh mempengaruhi masyarakat, pemikiran masyarakat. Oleh orang-orang tertentu, oleh orang yang berpengaruh, oleh orang yang berkuasa. SQ, spiritual quotient, darjah kecerdasan spiritual. Perlu juga. Yes, perlu. Mana kita nak dapat semua ni? Ada semua dalam badan kita ni, ada semua. Ada semua. Tinggal lagi kita sekarang ni keluarkan satu demi satu. Nak meyakinkan kita bahawasanya kita ini is somebody, bukan nobody. Okey, boleh, tak apa. Marahlah cikgu kau ni, tak apa. Discipline itu yang paling penting. CQ, creative quotient. Kita semuanya kreatif, kita semua ada bakat. Bakat itu dua, bakat yang dilatih dan bakat yang semula jadi. Dilatih, pergi kat sekolah yang macam fakulti saya ni, fakulti filem, teater dan animasi. Dah 12 tahun saya sana. Jadi pensyarah sepenuh masa, kontrak 12 tahun. Masya Allah, lama betul je. 14 tahun UKM, lama juga. Itu dah ada bakat, kita latih dia jadi ahli orang teater, jadi orang penulis, jadi orang filem, jadi orang managers, jadi orang animators. Boleh. Semua ada bakat. Dan semula jadi kita ada bakat dan kita pergi sekolah kembangkan bakat kita. Macam kita ni ni kita pergi sekolah ni. Saya ni cikgu lah ni. Bukan amal guru, cikgu lah, anda dengar kan. Besok turn saya pula dengar. You pula jadi cikgu, saya pula jadi murid. Ilmu memang begitu. Knowledge is such that we have to share knowledge. Kita kena agih-agihkan ilmu ini. Itu memang suruhan agama kita. AQ, adversity quotient, darjah kecerdasan daya tahan. Inilah yang aku pegang. AQ ni darjah ketahan. Darjah apa tak tahu? Darjah kecerdasan daya tahan. Bertahan. We write not for ourselves. Kita menulis bukan untuk diri kita. Kita bukan mendekat langit. Kalau dapat hadiah pun semasa kita, bukan pasal kita dapat hadiah, pasal karya kita. We are here because of our karya. Bukan pasal diri kita ni. Diri kita ni kecil aja. Kita semua di sini pasal kita karyawan, penyair, penulis, novelis, ahli teater, cerpenis. That's why we are here. Kalau tak penulis boleh main sini ke? Saya karya you. Betul? Saya bincang ni karya. Saya apa namanya itu? Di sini anda nanti bolehlah baca. Terima kasih ITVM. Pena. Pasal ni I think first time kot kertas kerja ni dicetak jadikan buku. Tambah lagi satu buku akulah. Boleh tepukkan inisiatif ini. Masya Allah, inilah menyebabkan saya siapkan awal kertas kerja ni sebelum saya pergi Singapura itu, iaitu Himpunan Penyair Nusantara. Siapkan cepat sebab ITVM nak bukukan. Ya. So saya kata apa? Saya bacakan sikit je ya. Sememang ni saya dah highlightkan yang besar tu. Betul dek? Tengok dek. Muka dua. Sememangnya aku tidak setuju sama sekali bahawa negara puisi itu, saya sebut negara puisi itu suatu utopia untuk rakyat pembaca, pendengar dan penonton. This is my belief. Pembaca, pendengar, penonton. Kalau anda tak percaya, tak apalah. Tunggu 50 tahun lagi baru anda percaya. Ke dalam premisnya. Lagi satu, saya cakap ini
kerana untuk sampai ke rumah puisi kita akan bermesra dengan struktur atau badan atau anatomi melalui pancaran sinaran gelintaran bahasa sesebuah sajak tersebut. Bahasa yang memisahkan kita antara seorang dengan seorang, antara seorang penulis dengan seorang penulis adalah bagaimana ia menggelintarkan bahasa dia. Orang mengerti, tidak mengerti, that's not our concern. Bila kita berkarya, karya kita dibukukan, karya kita diterbitkan, kita tak ada hak lagi untuk mempertahankan karya kita. Karya kita sekarang sudah menjadi hak orang ramai. Dan orang ramai boleh menginterpretasikan saja itu mengikut kemahuan mereka, kehendak mereka, mengikut budaya mereka, mengikut kefahaman mereka, mengikut kepercayaan mereka, mengikut pengalaman mereka, latar belakang mereka. And we cannot say throughout the world, "Oi, salah tu oi. Aku maksudkan macam ni." Mana ada sempat? Mana ada tempat nak cakap macam itu? Hak orang ramai. Itu sebab heran aku. Penyair pelajar saya ni satu hari dia boleh buat 50 puisi. Aku setahun baru dah 50 tahun tak sampai 300 puisi lagi. Geling kepala aku. Aku tak ajar kau macam ni tau, aku cakap. Okey. Memang mereka main dengan emosi. Banyak emosi kan. Syabas. Tapi dah ramai pelajar kami yang jadi penulis. Right. Sudah pasti saja tengok di saya kanan anda baca nanti malam nanti baca jangan tak baca tau. Dosa kalau tak baca Jadi besok bila dah baca malam ni, besok bila jumpa saya hentam saya. Tanya saya. Pagi, Agi suka hati. Kalau syok dengan saya, suka dengan saya, benci dengan saya, panggil Agi saja. Agi, tu benci. Agi, tu suka. Jadi aku tahu lah macam mana kan. Apa lagi? Sudah pasti saja William Carlos Williams, penyair tersohor Amerika 1883-1963 ini bukan suatu utopia, amat bersahaja pengucapannya dan mungkin anda mengatakannya bahawa ini bukan puisi mengikut acuan biasa. Malaysia ni puisi ni ada dia punya chop. Ada chop sendiri. You know, puisi macam ni, puisi macam ni, puisi macam ni. Mereka tak ada. Sikit je, sikit. Justru puisi ini tidak boleh menjadi teras pembangunan negara bangsa walaupun ia dapat mempengaruhi pembentukan pemikiran masyarakat yang rata-ratanya mengembargo santapan nurani komoditi puisi. Masyarakat kan benci puisi. Why? Pasal puisi tak ditontonkan, puisi tak dibacakan, puisi hanya dicetak. Mereka tak cinta puisi, mereka tidak mesra puisi. Puisi itu menjadi benda yang sacred. Benda yang sacred apa? Rahsia. Rahsia sangat. Mana ada rahsia? Okey, terima kasih kepada Pak Agi atas makalah bertajuk Bicara Puisi, TRIV Agi, Abdul Ghaffar Ibrahim, 3V. Okey. Baik, kita dapat mendengar buah bicara Pak Agi yang saya boleh rangkumkan bahawa sebagai manusia kita kena memanfaatkan darjah fitrah yang Tuhan takdirkan. Itu tadi darjah tadi. IQ, EQ, AQ, SQ dan CQ nya tu. Bagi saya darjah fitrah tu kalau boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita boleh keluar daripada utopia itu. Bagi di sebelah kanan saya yang ujung sekali tu, seperti yang kita maklumkan, hari ini sedang mengelilingi bumi Nusantara dengan teater jual ubatnya. Dan saya menonton hampir 2-3 tempat dan sinerginya amat luar biasa lah. Tapi jadi untuk hari ini kita nak minta saudara Khalid Saleh atau yang lebih mesra saya memanggilnya Wak Khalid untuk melihat energi puisi membentuk pemikiran tu. Bukannya teater, bukannya dalam dunia lakonan, tetapi dalam dunia puisi yang Wak Khalid sendiri terlibat ataupun dipanggil sebagai mendewasa bersama-sama dengan puisi itu. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan saudara
Khalid Saleh untuk sekitar 15 hingga 20 minit. Pusingan pertama sebab lepas ni kita ada satu lagi pusingan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada moderator dan pengacara majlis. Keduanya kepada ITBM dan PENA yang memberi kepercayaan pada saya untuk berada di ruang ini. Secara pribadi sebenarnya saya sebagai orang teater selalu diajarkan tentang sedar diri, sedar bahan dan sedar ruang. Jadi saya selalu sedar. Kalau dikirakan sebenarnya saya bukan waktunya atau bukan orangnya untuk berhadapan di sini dan bercakap sesuatu mengenai tentang puisi, membentuk pemikiran masyarakat, suatu utopia. Jadi saya rasa saya bukan orangnya sebab saya secara pribadi memang tak ada kelayakan untuk bercakap isu yang begini besar di hadapan para sarjana di hadapan saya. Menggeletar sebenarnya saya. Tetapi kerana bila saya fikir balik, satu kepercayaan yang dipertanggungjawabkan, yang kedua saya berbalik kepada falsafah Shakespeare bahawa hidup ini sebenarnya sebuah sandiwara. Ya. Jadi manusia itu pemainnya atau pelakonnya. Itu kepada Shakespeare. Tapi balik kepada Tuhan sendiri, dia menyebutkan tiadalah kehidupan di dunia ini selain daripada senda gurau dan main-main belaka. Tapi jangan main-main. Ya. Jadi saya berada di hadapan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk Tan Sri. Saya cuba tidak bermain-main walaupun mungkin dilihat seperti main-main. Jadi berbalik pada persoalan tajuk yang begini besar, sebelum saya melahirkan pemikiran saya, walaupun sudah tertulis di sini, saya ingin membaca apa yang saya tulis muka pertama. Ya. Saya baca je, walau baca itu pun bentang juga sebetulnya kan. Puisi membentuk pemikiran masyarakat, suatu utopia. Dalam perenggan kepelbagaian dada yang menyerat dalam dan menyuntik ideologi di persada kehidupan sebagaimana yang kita lalui dan alami ketika ini, manusia secara umumnya sangat pesimis terhadap perkara-perkara yang dikaitkan dengan dunia sastra, khususnya puisi. Makna puisi, dunia puisi, apa dan siapa dalam peta puisi Malaysia tidak ada dalam persoalan manusia di Malaysia secara umumnya. Nama-nama penyair atau penulis puisi memang sangat asing, bahkan tidak ada dalam senario kehidupan kebanyakan orang. Tingkat pemikiran mereka adalah sekadar meletakkan nilai hidup pada teknologi maklumat, sekolah tinggi, masuk universiti, tukar ganti kereta, belanja hidup, derma anak-anak yatim, surau masjid, gaji dah masuk ke belum, dakwah Islamiah, tazkirah, umrah, haji, pendukung tegar, politik kepartian, berazam boleh menukar kerajaan untuk menegakkan keadilan, kononnya. Pola sejarah ketamadunan manusia di negara ini secara ringkasnya tidak berakarkan nilai keindahan yang secara tertibnya tumbuh dari pokok kehidupan manusia itu sendiri. Tingkah laku, adab sopan, budi pekerti, akal fikir, resam, adat dan sebagainya lagi tentunya ada sebab, musabab serta kaitannya dengan alam kehidupan seseorang manusia. Maka tindak tanduk dan refleksi perlakuan terhadap persekitaran merupakan cerminan dari apa dan siapa yang membentuk peradaban sejarah perjalanan kehidupannya di dunia ini.
Dalam hubungan ini, artikulasi ketamadunan seni bina suara-suara keindahan tidak tumbuh atau berdiri sebagai pokok yang rimbun, teduh dan mendamaikan jiwa serta akal fikir manusianya. Dunia kehidupannya syarat dengan kebendaan. Tuhan pun ikut sama dijual belikan atas tiket dakwah Islamiah kononnya. Maka harus ada sekian ribu untuk mendengar syarahnya. Itu muka pertama. Ya. Jadi tak kenal nak baca semua, mana pembentangannya. Ya. Ya, okey, sebelum dibentang saya tutup. Berpaksikan kepada nilai kebenaran yang bersandarkan agama di samping tuntutan Allah dan Rasulnya. Apakah tanggungjawab hablu minallah hablu minan nas yang dipacu atau digerakkan melalui tulisan seumpama puisi mampu membentuk pemikiran masyarakat apabila tulisan dalam braket kalam Tuhan yang melahirkan dan menjadikan suratan kejadian di persekitaran hidup manusia itu sendiri tidak sempat atau belum sempat dibaca oleh pembacanya? Apakah yang ingin dipertahankan atau dijajakan dengan tentang kebenaran apabila kebenaran tentang manusia yang dijadikan dari segumpal darah dan perintah untuk membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan masih terlalu samar dan tidak jelas dalam pengetahuannya? Walhal itulah kebenaran yang mesti dibaca jika yakin dan percaya bahawa itulah perintah pertama dan pengenalan awal dari Allah kepada manusia. Itulah juga mekanisme kesejagatan ilmu dari Allah dan diajarkan kepada manusia melalui perantaraan kalamnya. Sehubungan itu, apa yang disebut kononnya puisi membentuk pemikiran masyarakat merupakan satu utopia yang tidak mempunyai sandaran kukuh. Bahkan tidak keterlaluan kalau dikatakan retorik yang disuarakan oleh sebilangan penulis puisi atau masyarakat penulis secara umumnya. Mungkin itu hanya seputar kekaguman atau keindahan yang dirasai dari kesan menulis selain rangsangan emosi ketika puisi dideklamasikan di depan halayak pada acara-acara majlis pembacaan puisi. Dah tutup lah. Jadi pada dua persoalan tadi yang saya angkat sebagai pembuka dan penutup, saya memikirkan sejauh mana puisi dikenali, sedangkan bahasa Melayu itu sendiri yang setiap tahun didukung, dimahawangsakan kononnya dengan berbagai slogan, tidak jelas, tidak ada kelanjutannya. Apakah tindakan susulan, apakah penguatkuasaan jika bahasa itu dirosak, diguna pakaikan? Itu bahasa baru. Apakah puisi, apatah lagi puisi, sedangkan sejarah itu sendiri yang ditulis oleh Tun Sri Lanang Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin belum sempat kita menterjemah secara penuh tanggungjawab dan berilmu, sehingga pada satu ketika satu peringkat dianggap Sulalatus Salatin atau cerita sejarah Melayu itu penuh dengan tahyul, dengan imajinasi segala. Mana tahyulnya? Apabila Raja Suran ingin menguasai laut, sesudah menguasai daratan dia ingin menguasai laut, maka dihulur, masukkan orang dalam peti kaca, dihulur dengan tali masuk ke dalam laut. Jadi hal ini tidak pernah diterjemahkan. Sejauh ini saya belum pernah jumpa, maaf cakap ya, belum pernah berjumpa ditafsirkan ayat itu secara jelas dan berilmu. Apabila disebut peti kaca, kita sudah terperangkap dengan image, padahal kaca itu sebenarnya transparent. Suran itu sebenarnya curahan rasa yang nak menguasai laut. Laut itu siapa? Simbol perempuan, wanita yang terikat dengan musim pasang dan surut.
atau datang bulan, maka dihulur orang masuk ke dalam laut dalam peti kaca, dihulur dengan tali. Habis tali itu apa? Takkan itu pun tak paham juga. Ya, transparan itu sebenarnya air mani itu saja. Jadi air mani itu terkandung dalam rasa. Apabila puncak rasa itu sampai kepada klimaknya, maka keluarlah rasa tadi yang melalui tali tadi. Itu tafsiran saya. Daripada situ lahirlah 3 orang putra. Siapa dia? Krishna pendeta, Krishna pahlawan, nilai utama. Tapi kerana disebut Krishna, jadi itu pengaruh Hindu. Elemen-elemen Hindu ada di situ. Padahal Krishna itu satu nilai, image atau raja yang menguasai segala-galanya. Krishna pendeta itu ada pada pemikiran. Pemikiran itu pada kepala. Krishna pahlawan itu semangat, keyakinan, membusung duduk dalam dada. Nilai utama, keutamaan dalam hidup itu adalah perut. Jadi berbalik kepada teori saintifiknya, head, thorax, abdomen, salah satu tidak ada, tidak akan ada kehidupan. Itu baru sejarah Melayu. Sama juga bagaimana orang Melayu berasal dari Palembang. Palembang adalah Palembang sebagaimana yang ada sekarang. Padahal limbang itu hanya melimbang, mencari nilai keemasan. Jadi nilai keemasan pada manusia itu adalah insaniah, nilai insaniah. Itu sebab ayat yang pertama yang Tuhan turunkan, Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan sekalian alam ini. Bacalah dengan Tuhan, nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi baca itu bukan dengan bismillah. Baca. Ini air jernih, warna biru. Kalau dalam ini itu baca. Ini ada warna biru, jangan ada racun. Kan? Jadi itu halusnya Sulalatus Salatin yang ditulis dengan metafora, dengan segala metafora, tidak pernah diterjemahkan. Sebab itu sejarah Melayu terus diperkotak-katikkan, bahkan orang Melayu itu sendiri diperkotak-katikkan, sehingga ada satu ketika orang mengatakan orang Melayu juga pendatang. Itu pun tidak ada yang mempertahankan tentang hak kedaulatan Melayu. Ya, tidak dinafikan siapapun yang ada di sini yang menyumbang kebaikan, kebaikan tetap kebaikan. Apa juga tetap kebaikan. Tak kira dia bangsa apa sekalipun, tapi hak kedaulatan. Rumah saya, bapak mertua saya nak sembahyang pun tak berani nak masuk dalam kamar tidur saya bersama istri saya. Itu hak kedaulatan saya. Di rumah itu dia nak cari apa, nak minum sendiri, nak masak sendiri, silakan. Tapi bilik itu, kamar itu kamar pribadi saya, hak kedaulatan saya. Itu dalam bentuk hubungan masyarakat. Jadi berbalik kepada puisi. Puisi itu sendiri bagaimana nak menjadi disebarkan, menyebar. Sedangkan puisi itu yang terlibat, yang terbabit dalam gereja-gereja puisi itu pun, adakah dia kerana bersuka-suka atau atas rasa tanggung jawab sebagai manusia untuk menjelaskan sesuatu yang dirasai keindahannya, kenikmatannya. Jadi macam mana dia nak menyebar? Puisi bukan satu keperluan dalam hidup. Raja lawak mungkin satu keperluan dalam hidup sekarang nih. Wah, 2 minit lagi, Pak. Ya? Pusingan pertama 2 minit lagi. Oh, 2 minit lagi. Ya. Ini yang rasa nak turun je ni. Sabar. Okey. Jadi raja lawak dah merupakan satu keperluan. Oh, ada raja lawak, habis ditinggalkan. Laki nak minum ambil sendirilah, laki nak makan pun ambil sendirilah, saya dah siapkan dah. Nunggu raja lawak. Jadi puisi bagaimana nak menggerakkan menjadi satu utopia, menyebar luaskan sehingga dia menjadi keperluan. Pernahkah puisi dibacakan sebelum Perdana Menteri berucap, sebelum menteri-menteri berucap? Apa salahnya dipilih suatu puisi yang indah?
Pernahkah puisi digerakkan oleh persatuan-persatuan, ditaja oleh badan-badan korporat di setiap negeri? Dan dalam hal ini saya secara pribadi amat berbangga apabila pena mampu bertahan lebih 15 tahun menggerakkan membaca puisi terus-terusan. Jadi kalau ini berlaku di setiap negeri, pada akhirnya dia menyumbang kepada tadi hubungan silaturahim, merasa akrab. Daripada pena pergi ke Alusta umpamanya, daripada Alusta pergi ke Pahang umpamanya. Jadi daripada situ dah menjadi buah mulut. Bila buah mulut dengan sendirinya dia akan menyebar. Jadi keinginan pula orang-orang politik sebelum dia berucap, dia baca puisi. Tak kira lah walaupun pada awalnya nilai motifnya politik, tapi yang jelas puisi memainkan peranan di awal pengucapan seorang menteri, bahkan titah raja sekalipun. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita ada sekitar setengah jam lagi. Sebab waktu yang kita tetapkan 15 hingga 20 minit untuk pusingan pertama berjaya dipenuhi, dan kita ada waktu yang banyak untuk sesi soal jawab. Saya rasa inilah ruang yang terbaik untuk sama-sama kita memanfaatkan waktu berkongsi pengalaman atas tema puisi membentuk pemikiran masyarakat satu utopia. Jadi kalau boleh nanti sebarang soalan yang ingin diajukan harus berpaksi kepada tema yang telah kita tetapkan pada sesi ini, sebab kita ada 11 sesi, dan mungkin soalan-soalan yang hendak ditanyakan tu saya harap lebih menjurus kepada sesi yang berpaksi kepada puisi membentuk pemikiran masyarakat satu utopia. Saya buka satu soalan dulu sebab nanti kita akan mendengar lagi tanggapan daripada soalan ini. Mungkin ketiga-tiganya boleh mengeluarkan pandangan. Silakan. Assalamualaikum. Sebenarnya saya ni banyak kepada... Nama puan siapa? Saya Puan Aziah. Puan Aziah. Aziah Abdul Aziz. Nama pena saya Aulia Az. Apa yang saya nak utarakan, dia punya soalan sebenarnya. Saya nak kefahaman perbincangan. Bagi saya 1 minit, boleh? Okey, yang saya faham, dan saya mungkin ada yang saya tak faham dalam apa yang saya nak bentangkan sini. Sebab saya nampak puisi, sebab lately saya memang minat berpuisi, saya puisi dan berpoem, saya suka. Okey, saya nampak puisi ni, dia berdirinya puisi ni, penglibatan dia pertama tadi yang disebut oleh Agi kita tadi dalam e-sastra. Dia meluncur. Memang itu satu ruang yang besar sebab dia secara globalisasi. Kita boleh luaskan di situ. And then yang kedua, dalam masyarakat, sebenarnya puisi dah ada dalam masyarakat, cuma kita tak fokuskan atau kita tak namakan dia sebagai puisi. Sebab kadang-kadang dia sembang-sembang yang berbentuk satu pertanyaan, persoalan ya, dalam isu-isu atau persoalan dalam masyarakat. Kemudian titik bicara dalam masyarakat. Ada sebenarnya puisi-puisi ni dalam titik bicara dalam masyarakat. Sebab saya bergaul dalam masyarakat dan saya nampak titik, walaupun dalam erti kata setengahnya kata mungkin gosip atau fitnah, tapi sebenarnya itu satu luahan sebenarnya, tidak dituliskan, tidak dibentukkan dalam bentuk puisi. Kemudian lagi satu tentang pembelajaran, dalam pembelajaran di sekolah, cara cikgu mengupas, cara cikgu mengulas, cara pelajar memberi feedback, itu ada puisi di dalam tu yang saya nampak. Kemudian topik dalam sesuatu majlis yang dibicarakan tadi, ada topik-topik tertentu dalam majlis yang tertentu puisi dibicarakan. Jadi secara globalisasi ke arah utopia mungkin ini berjalan tanpa kita sedari. Kemudian tugas puisi itu sendiri, tugas puisi kita nampak hablum minallah hablum minan nas, dan saya nampak di mana suara, di mana lawangan, di mana teguran penulis-penulis ni sebagai pencorak titik pemikiran masyarakat. Di mana lawangannya bila sesuatu isu yang timbul, satu happening yang berlaku, di mana suara-suara ni? Tiada siapa yang berani menulis dengan secara satu jitu, satu masyarakat, satu kumpulan yang jitu. Sebab penulis sebenarnya ada kumpulan dia masing-masing. Kenapa kita tak, bukan saya nak suruh serbu, kita bersatu dan kita suarakan. Sebab sekarang kita nampak dalam masyarakat bagaimana media memainkan peranan, kita biarkan. Bagaimana isu-isu yang salah tafsir disebarkan. Ringkaskan Puan. Okey, apa yang saya nampak di sini, maknanya bagaimana pendirian kita? Adakah kita ni satu penulis yang bersatu atau tidak? Terima kasih. Okey, terima kasih. Tak apa, kita okeylah, saya buka satu lagi soalan. 1, 2, 3, 4 angkat tangan ni.
Okey. Tadi Dr. Samsudin ada menyebut tentang istilah secret. Puisi adalah sesuatu mempunyai nilai-nilai estetika, tapi yang sebenarnya yang Agi masukkan saya pasti adalah secret. Secret adalah rahsia, secret adalah mulia. Saya rasa yang Agi masukkan adalah secret yang mulia. Itu saja. Terima kasih. Secret dan bukan secret. Yes. Secret adalah rahsia, secret adalah mulia. Terima kasih. Okey. Baik, kita cuba memberi tanggapan kepada pandangan Puan Aziah tadi sebagai satu konteks melihat titik bicara, puisi sebagai titik bicara dalam masyarakat lah. Kenapa tak bersatu dan sebagainya terhadap apa-apa perkara yang berlaku menjadi isu dalam masyarakat. Itu yang saya nampak daripada pertanyaan dia. Okey, itu mungkin tiga-tiga orang boleh menanggapinya dan mungkin boleh memberikan penambahan daripada topik asas kita, iaitu puisi sebagai utopia dalam pemikiran masyarakat. Okey, saya persilakan Pak Agi dulu. Pak Agi tadi kata nak dulu. Okey, tak apa lah. Biar. Okey, silakan. Okey, saya ingin respon atau memberi jawapan kepada memberi reaksi kepada persoalan tadi. Sebenarnya secara tidak langsung kita dah bersatu sebab di setiap negeri sudah ada persatuan penulis. Jadi sama juga kedatangan saya kemari itu atas dasar ingin ada suara penyatuan yang lebih kukuh untuk menyuarakan tentang peranan puisi ataupun sastra secara umumnya. Melalui sidang kemuncak ini barangkali ada resolusi yang dibangun daripada sini dihantarkan kepada pihak-pihak yang berkuasa. Atau dalam konteks ini kita tidak masih berkait dengan soalan saudara kita yang di belakang tadi, mau tidak mau kita berkait dengan masih tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang politik, walaupun pada satu ketika pada ketikanya kita kadang-kadang meluat tengok perangai orang politik ni. Ya, sekejap kata begini, sekejap kata begini. Satu ketika dulu salam tak boleh, cuma begini saja. Sampai saya mengamuk. Maaf cakap, saya pernah mengamuk di Kementerian Kebudayaan. Satu ketika kita sudah dikenalkan makna jabat, makna salam, artinya rasa getarannya, kejujurannya, mata berpandangan. Daripada situlah kita membaca Iqra' tadi, apa yang terkandung dalam rasa sanubarinya. Jadi tiba-tiba datang menteri pula lain berubah, dah begini saja, daripada jauh begini. Engkau belajar daripada mana ni? Jadi saya sampai kata begitu. Jadi mau tak mau kita masih berkait dengan persoalan politik. Jadi mau tidak mau, cuma kita sekarang selama ini kita digunakan oleh pemimpin politik. Apa salahnya sekali-sekala untuk kepentingan puisi itu sendiri, untuk kepentingan bahasa itu sendiri umpamanya, kita memberi penekanan atas nama persatuan. Sebab kita dah ada persatuan itu, persatuan ini, segala macam lah, dan semuanya itu terangkum di bawah satu nama persatuan gabungan persatuan penulis. Apa salah dikerahkan? Maknanya diyakinkan, mau tidak mau, hidup atau mati, mesti baca puisi sebelum membuat ucapan politik umpamanya, membuat ucapan di Dewan Persidangan di parlimen ke apa. Jadi siapa yang dibaca itu pun ini cuba elakkan, jangan sampai ada kroni. Ya, maknanya puisi yang layak untuk memberi kesedaran, untuk membuka minda orang-orang politik, dipanggil orang-orang tertentu dan puisinya. Jadi kalau orang tu 2-3 kali dipanggil, jangan pula rasa iri hati, memang puisi dia layak. Itu saja. Jadi jangan ada hasad dengki, sebab kita dalam hidup ni sebenarnya saling melengkapi. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang, saling melengkapi. Kita tak mampu sambil bekerja, waktu yang sama kita berhenti kejap pergi ke laut cari ikan, tak mampu. Jadi kena ada orang yang sudah memang itu tugas dia, mencarikan ikan untuk kita. Cuma keluar sedikit belanja saja, apa salahnya? Itu saja. So sama juga dengan puisi. Maknanya menteri tak mampu buat puisi, aku boleh buatkan puisi yang baik, cuma engkau ulur sikit lah, aku boleh buatkan yang baik. Itu saja.
Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Khalid Saleh. Silakan Abang Fuzi. Pak Agi dia nak akhir sekali. Okey, silakan Abang Fuzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita melihat puisi secara jelas lah. Jadi puisi saya lebih melihat sebagai penyair ataupun penulis puratannya sebagai perakam zaman. Jadi kalau nak membentuk pemikiran masyarakat itu mungkin dalam jalur yang kita harap boleh berlaku sedemikian. Tapi yang pentingnya penyair itu sebagai perakam zaman. Jadi kalau kita melihat sejarah lampau 100 tahun yang lalu, bermula pada zaman Pungguk ataupun Omar Mustafa, tentang sehinggalah mencapai kepada kemerdekaan, bagaimana meluahkan perasaan anti kepada penjajah. Dan pada zaman Jepun, kita begitu gembira dengan kedatangan Jepun, tapi kita terperangkap dalam gagasan Asia yang besar itu. Dan seterusnya penyair sebagai perakam zaman yang bersama dengan masyarakatnya, iaitu kita memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Jadi kita berbangga untuk saya sebagai anak Kedah dengan penyair almarhum Afrini Adham yang begitu sinonim dengan puisinya Malaya Pasti Merdeka. Dan kita melihat puisi itu berkembang sejajar dengan pendidikan dan juga kebebasan berfikir. Pelbagai aliran pemikiran lahir pada tahun 60-an hingga sekarang. Begitu ramai penyair kita yang membawa dengan pelbagai aliran pemikiran dalam puisi, iaitu mengadunkan aliran pemikiran yang mereka anut dalam konteks politik. Contohnya saudara Kasim Ahmad dengan sosialis realism, walaupun berakhir kini dia cuba kembali kepada Islam. Dan kita lihat tingkat-tingkat dalam kepenyairan, mungkin daripada cerita-cerita yang lebih asas tentang hal-hal pribadi, kekeluargaan, dan kita lanjut kepada hal-hal kemasyarakatan ataupun isu-isu di dalam negara kita yang pelbagai yang berlaku. Mungkin isu tanah, isu bahasa, Keranda 152, ataupun cerita tentang Hamid Tuah dengan perjuangan isu tanah di Teluk Gong. Dan penyair juga terlibat sebagai perakam kepada apa yang berlaku di sekelilingnya, sama ada bersifat nasional ataupun isu-isu antarabangsa. Antaranya misalnya yang paling dekat, yang paling kita bicarakan tentang peperangan Palestin, mungkin telah didahului oleh pena dan yang diterajui oleh saudara Kemala dalam manifestasi, antologi manifestasi, dan terus berlanjut sehingga ke hari ini. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, penyair menyuarakan isu-isu ketuhanan dalam puisi. Dan kalau kita melihat, inilah satu anjakan dari masa ke semasa kematangan. Cumanya kita mengharapkan kehadiran pengkritik sastra untuk memperjelaskan sebagai penghubung antara pengkritik dengan penulis. Begitu juga pengkritik, hubungannya antara penulis dengan khalayak pembaca yang agak gersang ataupun lesu pada saat ini. Kalau kita banding pada tahun 70-an, hadir serangkaian nama-nama pengkritik. Tapi hari ini kita ada banyak universiti, kita banyak yang belajar tentang kritikan sastra, tapi malangnya tidak melahirkan pengkritik. Jadi sekarang kita lihat begitu banyak lambakan buku-buku karya sastra dan juga non-sastra, tapi masalahnya yang budaya rendah itu mengatasi karya sastra yang bersifat budaya tinggi. Jadi kita harap benda inilah kita akan dapat rongkai dalam sidang kemuncak ini. Apatah lagi dalam sistem pendidikan sastra kita hanya telah diturunkan daripada sastra kepada Komsas, iaitu komponen bahasa Melayu dalam sastra. Dan kita harap satu penggubalan dipahamkan oleh Dr. Suhaimi Abdul Aziz, iaitu penggubalan kurikulum Komsas yang baru pada tahun 2017 insya-Allah, bagaimana pelajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5
diwajibkan untuk menulis karya puisi dalam jawapan soalan peperiksaan yang hanya dimanfaatkan pada untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6 saja. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada para penulis semua para penulis semua, iaitu kalangan kita dalam dewan ini, sebagai bagaimana nak mengajar guru-guru bagaimana menghasilkan karya puisi. Kalau cikgu dah tak tahu nak tulis puisi, macam mana dia nak mendidik anak muridnya? Jadi mungkin badan-badan penulis dapat membantu pihak Kementerian Pelajaran, insya-Allah saya rasa. Inilah satu cabaran pada masa hadapan yang kita harap dapat kita jayakan secara bersama. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih Pak Agi. Abang Fuzi. Terima kasih. Okey. Kita persilakan pula Pak Agi dalam sekitar juga 15 minit. Okay. Mungkin saudara sana tadi, saudara yang bertanya tadi ya, membedakan pertanyaan anda dengan pena dan IDPM, saya rasa adalah sikap profesionalisme kita yang boleh mendekatkan orang-orang politik kepada puisi kita. Jadi penyair seharusnya meningkatkan tahap profesionalisme kita agar kita dihormati dan diberikan tempat yang sewajarnya. Justru itu kita harus jujur dan ikhlas dan tunjukkan nilai-nilai tahap tinggi profesionalisme kita dalam berkarya dan juga dalam menyampaikan karya-karya kita dalam deklamasi umpamanya. Kita terus sajalah terus sajalah tak ada sektor-sektor Jadi kita lihat puisi membentuk pemikiran masyarakat. Puisi ini bukan saja puisi moden atau sajak, termasuk juga puisi tradisional. Anda lihat peranan pantun, syair, sloka, gurindam, pantun banyak jenis, pantun orang muda, pantun seks, pantun cinta, pantun budi, pantun agama, pantun moral, macam-macam pantun. Dan daripada pantun inilah puisi tradisional inilah memangnya dapat membentuk pemikiran masyarakat sememangnya. Kita ambil gurindam 12 Raja Ali Haji umpamanya, yang dua baris itu dibuat 100 tahun dahulu. Bagaimana dia menggurindamkan kehidupan kita ini untuk diasaskan, diikuti, dinilaikan, serta dijadikan teladan untuk membina pemikiran masyarakat dalam menyusun susur galur peradaban bangsa kita, bangsa Nusantara, bangsa Melayu kita. Memangnya puisi, berbanggalah anda semua di sini bahwasanya sememangnya puisi dapat membentuk pemikiran masyarakat. Kita lihat juga, baik aku bacakanlah ayat ni. Seorang penyair adalah seorang pekerja kepada puisinya. Saya percaya bahawa kita para penyair adalah pekerja kepada puisi kita. Majikan penyair adalah puisinya. So bagaimana kita ni committed dan juga setia kepada puisi kita. Jangan main-main, jangan SS shot sendiri, jangan kita sombong bahwasanya bila kita jadi penyair besar, orang lain adalah bodoh, orang lain adalah kecil, tidak boleh berfikir. Tidak boleh begitu. Pemikiran kita, puisi kita adalah anugerah ilahi, dan kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penyair. Tidak harus kita memisahkan diri kita dengan masyarakat. Kononnya kita ni penyair, maka masyarakat itu bukan penyair, jadi dia nobody. Tidak boleh begitu.
Sebagai pekerja puisi, kita mestilah committed dalam aktiviti puisi kita bagi membentuk pemikiran masyarakat. Dan kerja ini adalah suatu kerja yang jelas serta tidak ambiguiti dan tidak malu-malu melakukannya. Aktiviti ini bukannya suatu utopia. Penyair boleh sampai kepada khalayak seandainya tidak berdiam diri dan berpelut tubuh serta tidak sesekali merasakan dirinya lebih hebat daripada puisinya. Rasa SS atau syok sendiri bahawa dengan membuat puisi kita menjadi lebih hebat daripada orang yang tidak membuat puisi, mesti kita bunuh. Sebagai saudagar puisi, kita ada komoditi. Puisi kita adalah komoditi kita, adalah barangan jualan kita. Kita jual puisi kita. Kita mempunyai komoditi puisi untuk kita dagangkan, dan pembeli dagangan atau komoditi puisi kita bukan terdiri daripada fauna dan flora serta bangunan pencakar langit, dan bukannya kapal terbang, dan bukannya kapal laut, dan bukannya kereta api. Yang kita unjukkan kepada orang ramai adalah perjalanan alam kehidupan yang kita terokai, yang kita ketahui, yang kita kenali, yang kita cintai, yang kita jelmakan dalam bahasa yang kreatif dan kritis bernama puisi. Dan puisi kita tidak sekali-kali akan kita biarkan hanya menjadi pemastautin tetap, iaitu permanent resident dalam sesebuah buku atau antologi puisi. Itu sebabnya saya buat Credo 3B, supaya puisi kita yang dibukukan itu kita keluarkan. Lah dah keluar kan? Kita bacakan kan? Dan kita persembahkan. Bukan maksud saya kita para penyanyi menjadi pelakon, menjadi penyanyi, tidak. No, we are not singers, we are not actors. Kita adalah penyair. Kita gunakan puisi. Puisi itu komoditi kita. Terhadap sajak Q, Tari Kazum Bahri dia ada buat sajak Q. Isinya Q itu alif lam mim. Alif lam mim, iaitu kan firman Allah alif lam mim tidak ada makna kamus. Terhadap sajak Q ini lain pembaca, lain pula konkretisasinya. Walaupun kelompok huruf alif lam mim dalam Al-Quran tidak ada makna kamus, namun bunyi kata Q itu sendiri adalah makna emosi kita. Makna emosi kita dapat mengintertekstualkannya dengan kehidupan sehari-hari mengikut resepsi kita. Sebagai pembaca yang mempunyai peranan yang penting terhadap pemberian makna kepada sesebuah teks sastra, atau dalam hal ini terhadap sajak Q, masih boleh menginterpretasikannya mengikut resepsi kita. There's nothing wrong, tak ada apa-apa salahnya. Ya, puisi ini kita terima begini, puisi itu kita terima begitu, tak ada apa-apa. Tapi kalau SPM salah kot. Jadi salah SPM lah. Sepatutnya dia boleh interpretasi mengikut dia. Mana pula kita nak kontrol pemikiran orang. Ini bukan sejarah, puisi bukannya sejarah, puisi bukannya matematik, puisi bukannya sains, puisi bukannya geografi. Satu soalan, satu jawapan. It is not, dia adalah dia bukan objektif. Puisi adalah subjektif. Dia adalah literal, bukannya puisi itu scientific. Only one answer for one question. Dia adalah horizontal, bukannya vertical. Vertical itu berapa tinggi kapal terbang itu terbang boleh diukur. Berapa dalam laut itu boleh ukur. Horizontal kau pergi ukur lah. Pergi ukur 1000 tahun, 1 juta tahun takkan terukur. 2 bilion bintang, bulan, dunia di cakrawala sana yang Allah cipta. That's horizontal thinking. Penyair menggunakan horizontal thinking, iaitu creative thinking plus critical thinking, iaitu pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif kita ambil daripada kamus. Satu ada makna dia. Lepas tu kita jadikan dia lateral thinking, creative thinking. Kita jadikan dia gaya bahasa dan sebagainya. Menjadilah dia bunga-bunga bahasa. Itu sebab orang sonok baca. Orang tak ada baca buku akademik ni, pensan dia. Itu sebabnya novelis yang tentang remaja ni, dia remaja sonok baca novel-novel cinta, hanyut aja perasaan dia kan. Sebab dia mencabar pemikiran dia yang horizontal itu, bukan yang vertikal. Vertikal ada hadnya. Pemikiran kreatif mana ada had.
Yes. Selepas itu, dalam puisi yang beragam dan bergaya, puisi dapat memperkayakan pengetahuan, ilmu, kenyataan, fakta, realiti bagi membebaskan puisi daripada semata-mata khayalan seluruhannya. Inilah musuh kita. Masyarakat kata, apa aku tak faham lah apa kau sebut. Kau khayal je, pergilah sana. Dia benci dekat puisi. Itu sebab mereka buat prosa liris, iaitu puisi menyerupai prosa. Jadi jambatan kepada puisi yang susah difahami dan sebagainya. Namun begitu, saya dah cakap tadi bahawasanya puisi ada dua makna. Satu makna kamus, satu makna emosi. Tapi orang nak mana kamus? Orang nak mana kamus? Orang nak tengok dollar and cent. Orang tak nak tengok perasaan. Tapi niat itu perasaan. Itu yang penting. Ya. Jadi ya, sakit ni dulu ya. Okey, terima kasih kepada Pak Agi. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kesuntukan masa kerana pada malam ni kita ada majlis perasmian. Jadi saya rasa ketiga-tiga orang panel telah kita berikan kesempatan untuk memberikan gagasan tentang pandangan yang pandangan di bawah tajuk puisi membentuk pemikiran masyarakat satu utopia. Walaupun saya faham ada yang ingin mengajukan soalan, tapi saya minta maaf banyak-banyak sebab saya terpaksa ataupun menepati waktu untuk menamatkan sesi yang pertama ini. Dan sebelum saya tamatkan sesi ini, ingin saya maklumkan bahawa sebenarnya program Sidang Kemuncak Pilihan Malaysia ini merupakan satu program yang ditaja oleh banner Darul Aman Berhad, iaitu salah satu anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah, dan dengan tajaan itulah maka kita diberikan ruang untuk berdiskusi seperti hari ini. Jadi kepada ketiga-tiga panel, iaitu saudara Khalid Saleh, saudara Puzi Hadi, saudara Abdul Ghaffar Ibrahim atau Agi, saya sebagai moderator untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita. Dan daripada saya sendiri, sekiranya ada salah dan silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi dengan itu saya tamatkan sesi pertama ini dan saya serahkan kepada pengurusi saudara Nik Azli. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.